InsyaAllah kita sambung semula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang saya muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita sekali lagi kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat menyertai pengajian kita slot yang kedua berkenaan dengan ilmu fiqh ataupun kita mengaji kitab fiqh manhaji. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati kita dengan cahaya ilmu, dapat manfaat daripada apa yang kita bicarakan pada pagi ini insya-Allah. Kita ni tajuk berkenaan dengan hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi artinya berkenaan dengan sembahyang ni bukan main-main. Bukan main-main sehingga kan berkaitan dengan meninggalkan sembahyang ni ada ditulis oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka itu. Di dalam kitab-kitab mereka itu. Jadi kita nampak masyarakat kita ni tak semayang jadi perkara biasa. Sebenarnya kalau sekiranya kerajaan ataupun pemerintah yang melaksanakan pemerintahan, dimasyhurkan pemerintahan Islam, maka orang yang tak semayang ni naik mahkamah. Naik mahkamah boleh didakwa orang yang tak semayang ini sama ada dia mengingkari wajib semayang ataupun dia malas-malas sahaja semayang ni. Malas-malas saja. Berasa malas nak semayang. Tetapi ada hukumnya yang kita mengaji ataupun kita bahaskan di dalam kitab kita ni, kitab fiqh manhaji. Fiqh manhaji jilid yang ke-8 di dalam hukuman meninggalkan sembahyang ataupun tajuk di dalam kitab Arabnya tarikus salah, hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Kita tahu bahawasanya sembahyang ni image Islam. Image Islam. Jadi kalau orang yang tak sembahyang ni tenat sangat. Dari sudut kita menengok orang yang tak sembahyang ni berserabut muka. Itu kita nak tengok. Orang yang tak semayang ni berserabut muka, haru biru muka. Mana kita nampak apabila orang yang tak semayang ni tak tahu keluh kesah hidupnya. Keluh kesah. Kita boleh tengok jiran tetangga kita yang tak semayang 5 waktu ni, jiran tetangga kita yang tidak langsung mengheraukan majlis-majlis ilmu. Hidup dia bukan nak khabar lah, bukan menghina ke dia. Hidup dia terumbah ambing, hidup dia berserabut, tak tahu hala tuju, tak tahu matlamat hidup. Bahkan kita menengok di antara kitab-kitab yang berkenaan dengan orang yang tak semayang ni, maknanya amaran orang yang tak semayang ni kitab Yawaqid. Kitab Yawaqid, maknanya Al-Yawaqid wal Jawahir. Lepas itu kitab Tanbihul Ghafilin, memberi amaran kepada orang yang tak semayang. Lepas itu kitab Bisyaratul Amili. Lepas itu kitab Wishahul Aprah. Kalau kita mengaji ataupun belajar kitab-kitab berkenaan, maknanya ada tajuk seksa-seksa orang yang tak semayang. Seksa-seksa orang yang tak semayang. Bahkan mengikut kitab itu, maknanya amaran-amaran, siksa-siksa yang dikenakan bagi orang yang tak semayang. Satu. Yang kedua, kita ni membahaskan hukuman dalam fiqh. Sekiranya orang yang memahaminya di dalam kitab fiqh, iaitu sekiranya kerajaan melaksanakan hukuman, maka ada hukuman bagi orang yang mengingkari
wajib sembahyang. Itu kita belajar ni di surau di masjid tak ada berkenaan dengan belajar bab hukum ni. Jadi sebelum saya masuk ke pelajaran kita ni, kitab Matla'i Badrin. Tuan-tuan ada Matla'i Badrin, kita mengaji di Masjid Kampung Pulau Jawa. Kitab Matla'il Badrin. Kitab Matla'il Badrin. Di dalam kitab Matla'il Badrin ni, cetakan yang saya ni, cetakan Darul Mu'arif. Yang saya ni kitab lama. Maknanya pesen kitab begini. Kitab yang petak ni. Ada kitab lain? Kitab Jawi? Ada. Saya khabar dah minggu lepas tu suruh bawa ataupun buka mata lain. Jadi dalam kitab saya ni muka surat 205. 205 tajuknya Faslun fi tarikis salatil mafruḍah alal a'yan. Itu dia. Jadi 205 ni membahaskan tajuk yang kita baca ni. 205 sampai 206. Sampai 206. Ini suatu pasal pada menyatakan orang yang meninggalkan sembahyang yang di fardu ain. Sembahyang fardu ain atas jalan asal, hal keadaannya ingkar ia atau lainnya, dan pada menyatakan hukumnya. Hukumnya maka keluar tidak termasuk dengan fardu ain, fardu kifayah seperti sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah ni tak, dia ni siapa-siapa buat okeylah. Ini fardu ain, maknanya sembahyang 5 waktu. Dan keluar dengan sembahyang itu puasa. Tidak masuk bab puasa, bab sembahyang saja. Maka tiada dibunuh dengan meninggalkan senya, dihabaskan dia dan ditegahkan dia daripada makan dan minum, dan keluar dengan asal sembahyang yang dinazarkan, maka tiada dibunuh dengan meninggalkan dia. Jadi maknanya hukumannya sampai peringkat hukum bunuh sekiranya mengingkari wajib sembahyang. Sekiranya mengingkari wajib sembahyang, dan dipenjara sekiranya dia malas sembahyang, tak boleh bagi makan minum. Itu dia punya dia punya hukumannya. Orang yang tak sembahyang. Jadi nak kabarkan sekiranya kerajaan melaksanakan hukum Islam. Satu. Yang kedua, kitab Iqna'. Kitab Iqna'. Kitab besar lah. Kitab Iqna' ni setebal Quran ni. Kitab Arab. Kitab Iqna'. Kitab Iqna' ni muka surat 248. Kitab Iqna' ni muka surat 248. Itu kitab Iqna', kitab Arab ni. Kitab Arab ni maknanya syarah matan Abu Suja'. Faslun fi tarikis salati. Pasal pada menyatakan hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi dalam matla'i ni hak Jawi ni, dia ambil sebiji daripada kitab Iqna'. Tajuk dia pun sebiji, dia ambil daripada kitab Iqna'. Kitab matla'i ni sebiji dia ambil tajuk daripada kitab Iqna'. Itu indahnya ulama-ulama dulu mengarah. Sebab itu kita khabar, jangan khabar tidak ada tidak ada rujukan, tidak ada apa, tidak begitu begini. Maknanya Syekh ni mengambil daripada Iqna'. Iqna' ni kitab besar lagi. Dia ambil tajuk, walaupun ayat-ayat dia karang sendiri, tapi tajuk dia ambil daripada Iqna'. Kitab Iqna'. Ni kitab Iqna'. Iqna' ni syarah Abu Suja'. Lepas tu hasyiah menghuraikan kitab hak sebiji ni ada 4 biji pula.
iaitu kitab Hasyiah Bujairimi. Bujairimi. Itu sekadar makluman ataupun sekadar bahan bacaan anjuran. Bahan bacaan anjuran. Kita tambah bacaan kita, apa nama ni, yang dibahaskan di dalam kitab Matla'il Badri dan juga kitab Iqna. Begitu juga kitab-kitab lain banyak membahaskan berkenaan dengan hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi kita kena fahami dua perkara pokok. Jangan salah faham, kita kata orang yang meninggalkan sembahyang ni bunuh selalu. Dah. Meninggalkan sembahyang pertama sekali dia malas sahaja. Dia malas, tidak mengingkari wajibnya, tidak mengingkari wajib sembahyang. Dia malas saja. Berdosa besar. Berdosa besar dia malas sembahyang. Bagi pihak kerajaan, sepatutnya dia memenjarakan. Dalam Matla'in tersebut, dihabaskan. Habas ni makna penjarakan. Tak bagi makan, tak bagi minum kerana tidak sembahyang. Itulah amaran ataupun inzar, peringatan bagi orang yang tak sembahyang sewena-wenanya. Berat bagi kerajaan kita ni yang melaksanakan Islam. Maknanya sampai peringkat orang yang tak sembahyang sewena-wena ni ada hukuman dia. Yang kedua, dihukum bunuh sekiranya dia menafikan wajib sembahyang. Macam ajaran sesat. Sembahyang tak wajib, tak payah sembahyang. Jadi dihukum bunuh. Jadi kita tengok satu persatu di dalam bab ini, insya-Allah. Dan di masjid surau pun tak sampai ke tajuk ini. Sebabnya baca-baca kitab tebuk saja. Jadi dalam kitab Matla'in ini belakang-belakang dah dalam bab sembahyang. Meninggalkan sembahyang. Muka surat 1908 Fiqh Manhaji. Muka surat 1908 Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Hukum meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang boleh dibahagikan kepada dua golongan. Yang meninggalkan sembahyang ini dibahagikan kepada dua golongan yang saya kabarkan tadi. Kita jangan salah faham. Dibahagikan kepada dua golongan. Nombor satu, orang yang meninggalkan sembahyang kerana berkeyakinan ia tidak wajib atau kerana memandang rendah kepada perintahnya, nya Allah. Orang ini dianggap sebagai murtad. Isu ini telah dibincangkan sebelum ini. Kisah murtad, tajuk murtad sebelum ini. Ini kerana orang ini telah menolak agama. Nombor satu. Maknanya kes dia ni dibunuh kerana orang yang murtad, mengingkari wajib sembahyang ni, jadi hukum dia murtad. Orang yang mengingkari. Jadi kita maknanya nak bezakan orang yang ingkar. Ingkar ni hukum murtad. Puasa hukum murtad. Ingkar wajib puasa. Kalau malas puasa dosa besar. Begitu begini hal ehwal yang berkait dengan agama ni jangan menolak. Kita tak buat lain cerita. Istilahnya lain cerita tak buat. Tetapi kalau menolak kafir selalu. Menolak perintah Allah. Hak diwajibkan kita menolak. Apalah puasa-puasa ni melapor dahaga je. Awak jangan bercakap begitu. Puasa ni wajib. Awak tak puasa, awak malas puasa, awak nak makan begitu begini, cerita lain. Tak ada lain-lainnya. Apa benda puasa menghukum ke kita, suruh puasa. Lapor. Kalau dia cakap dalam keadaan tahu, kafir dia tu. Di dalam keadaan tahu, kafir. Jadi kalau kita tanya, awak tak puasa, tak sampai seru lagi nak puasa. Awak jangan main puasa, berdosa besar. Tak ada arah lah. Itu bab lain. Bab kena counselling. Kena cari kaunselor agama menasihatkan dia ni begitu begini, maka dia tu tak sampai agama.
Tak sampai pelajaran agama. Jadi agama ni nombor satunya naklah disampaikan kepada dia, nombor duanya ataupun nak disampaikan kepada kita, nombor dua ni kita beramal. Agama tu nak tahu dulu. Lepas tu kita beramal. Dengan tahu agama, beramal, maka kita akan dapat kemanisan. Begitu juga ilmu. Kita mengaji ilmu, kita kuliah ilmu di masjid, di surau online apa begitu begini, kita dapat ilmu tu sesuatu yang tidak ternilai. Kita dapat ilmu itu sesuatu tidak ternilai. Nombor satu, kita nak kabarkan penjadual ilmu itu. Bila kuliah maghrib malam ni, kita rasa seronok dah nak kuliah online. Itu cukup indah, cukup indah. Pagi ni kita rasa seronok. Malam tadi ataupun pagi tadi subuh, ustaz ni ada kuliah online pada pagi ni. Kita dah jadual tu dah tersusun jadual kita. Maknanya ni nak tahu perkembangan ilmu. Itu nombor satunya. Jadi saya kabarkan seperti mana saya kabarkan dulu-dulu, orang yang rajin beribadat bagus. Tetapi dalam masa yang sama, dia mesti rajin untuk menuntut ilmu. Sekiranya dia tidak menuntut ilmu, lara. Beribadat tak tahu kepala ekor. Beribadat tak tahu kepala ekor. Beribadat tak tahu ujung pangkal. Makna masalah apa nama ni, perkara-perkara begitu. Contohnya, hari raya puasa jatuh pada hari Jumaat. Hari raya puasa jatuh pada hari Jumaat. Yang sebenarnya hukum takbir raya tu, maknanya sampai khutbah tu habislah dah. Ada kedapatan di masjid kita, orang Jumaat sampai hari Jumaat, raya pagi tadi, pukul 12 dia pergi masjidnya bedal takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dia ingat hari raya. Jadi dia tak tahu sempadan disunatkan takbir raya itu bila raya puasa habislah dah, sehingga khutbah tu habis dah. Bermakna lara saja kita takbir, lara saja. Macam hari ni, bukan hari raya. Kita takbir raya dapat pahala ke tak? Lara saja, bukan waktunya. Bukan waktunya. Jadi kalau orang mengaji, kita ni tidak disunatkan, maknanya tidak disunatkan takbir raya puasa ni sebelum sembahyang Jumaat ataupun selepas sembahyang Jumaat, melainkan raya haji. Itu orang ada ilmu. Beria ke masjid, beria ke surau, tapi pendedahan kepada ilmu itu dia tak dapat. Tu. Jadi nombor satunya, golongan yang tak semayang tu tak apa. Tak semayang tak apa. Lepas itu apa nama ni, tak semayang pun tak ada memberi cacat, tak semayang pun tak wajib, tak wajib semayang pun, maka kategori ini dihukumkan murtad. Sebab itu hukum bunuh di dalam tajuk murtad yang kita bincangkan sebelum ini. Muka surat apa? Kisah murtad. Muka surat apa? Tajuk murtad. Muka surat 1900. Daripada muka surat 1900 hinggalah muka surat 1906. Bab murtad. Bab murtad. Masihkah kau ingat hukum murtad ni? Macam mana keadaan hukum murtad ni? Tu di dalam bab murtad. Jadi orang yang mengingkari wajib sembahyang dihukumkan murtad. Makna mengingkari wajib. Nombor satu. Nombor dua, orang yang meninggalkan sembahyang tetapi masih yakin ia adalah wajib. Dia tidak menafikan wajib. Cuma sembahyang ini ditinggalkan kerana malas atau sebagainya. Orang Islam ini dianggap telah melakukan kesalahan besar dan sekiranya dia masih meninggalkannya, dia wajib dikenakan hukuman seperti mana disebut dalam Matla'in itu.
Dalam Iqna' pun disebut begitu. Jadi tuan-tuan sekalian, nombor 1, hukum meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang menafikan wajib. Dia kata sembahyang tak wajib. Contohnya ajaran-ajaran sesat ni. Khabar sembahyang tak wajib, awak tak payah sembahyang. Hukumnya murtad. Yang keduanya, orang yang mengatakan sembahyang itu wajib tetapi dia malas. Maka naklah pemerintah mengambil maklum ataupun mengambil cakna terhadap orang Islam yang malas sembahyang. Jadi dia ni dikenakan hukuman. Setidak-tidaknya hukuman ta'zir, penjara dan sebagainya. Itu dia dua golongan. Dua golongan yang dikategorikan meninggalkan sembahyang. Jadinya antara dua ni, nombor 1 dan nombor 2, apakah tajuk kita bincang ni? Hak nombor 1 ke hak nombor 2? Tajuk yang kita bincang ni, nombor 1 ke nombor 2? 1. Nombor 2, Ustaz. Nombor 2. Nombor 2 ke nombor 1? Hak bincang ni. Nombor 1. Nombor 1. Nombor 2 ke nombor 1 yang kita bincang ni? Hukum meninggalkan solat, dua-dua lah Ustaz. Dua-dua kita bincang ni. Dua-dua. Hukum meninggalkan solat, nombor 1-nya meninggalkan solat mengabarkan tak wajib. Itu murtad. Dalam bab murtad, hukum bunuh. Nombor kedua, orang yang meninggalkan sembahyang, dia kata wajib cuma dia malas. Hukumannya terhadap kewajipan terhadap pemerintah, makna hukum takzir. Makna dia hukum pemerintah apabila dia memikirkan sesuatu perkara yang nak dihukumkan. Contohnya dia tak sembahyang, pemerintah kata penjara. Contohnya dia tak sembahyang, awak tidak dibenarkan keluar daripada rumah awak. Kurung, penjara dalam rumah contohnya, atas pemerintah lah. Jadi kita bincangkannya berkenaan dengan kedua-dua ni sekali kita nak tahu. Seterusnya, pada awalnya dia akan diminta bertaubat dan bangun mengerjakan sembahyang. Nombor 1-nya, orang yang meninggalkan sembahyang ni kita suruh bertaubat. Bukan kita lah, pemerintah. Suruh bertaubat. Perintah ini pada dasarnya perlu dilaksanakan ataupun dilakukan oleh pemerintah ataupun wakilnya. Nombor 1, kita suruh bertaubat. Ada penguat kuasanya menyelia perkara ini. Lepas itu, setiap orang Islam wajib melakukannya dan meminta pesalah supaya bertaubat. Meminta pesalah supaya bertaubat. Perintah ini, sekiranya tiada sesiapa pun yang meminta supaya pesalah ini mendirikan sembahyang dan bertaubat, semua orang yang berada di sekelilingnya dan tahu mengenainya dianggap berdosa. Kewajipan kita tak lepas. Kewajipan kita tak lepas. Maknanya sekurang-kurangnya sekiranya pelaksanaan hukum ini, orang-orang yang berjawatan, orang-orang yang berjawatan setidak-tidaknya melaporkan kepada pihak atasan. Pihak atasan. Contohnya, kita ambil contoh berkenaan dengan orang tak puasa. Kita tak berani nak mengabar dia tak puasa. Satu rumah di taman kita ada budak menyewa, makan minum pada bulan Ramadan. Setidak-tidaknya kita hello kepada pejabat agama supaya dia menyiasat orang yang tak puasa. Sebab ada enigma kita berkenaan dengan orang yang tak puasa, satu kesalahan sekurang-kurangnya. Jadi begitu juga berkenaan dengan sembahyang ini. Berkenaan dengan sembahyang ini, sekiranya pelaksanaan hukum Islam itu, hukum dimasyhurkan tentang orang yang tak sembahyang,
setidak-tidaknya kita melaporkan kepada pihak berkuasa berkenaan dengan perkara-perkara tersebut. Begitu juga bersekedudukan dan sebagainya. Jadi kita kena ambil cara. Sebab itu organisasi di dalam sesebuah tempat tu, maka dia berkewajipan setidak-tidaknya memerhatikan anak buah dia, memerhatikan anak buah dia. Itu sampai peringkat begitu. Baru ni kita dengar Tok Bilal di Melaka membunuh diri. Oh, tenaklah. Membunuh diri. Tak tahu punca apa. Tok Bilal membunuh diri. Kalau iyalah cerita je. Tok Bilal di Melaka membunuh diri. Ataupun dia sakit otak ke, tak sihat ke apa begitu begini, tak tahulah. Membunuh diri. Bermaksudnya, kalau sekiranya dia tu membunuh diri kesempitan hidup, bermakna masyarakat di setempat itu, dia tidak cakna. Tidak cakna organisasi-organisasi yang kedapatan di situ, setidak-tidaknya memberitahu wakil rakyat, memberitahu itu, memberitahu kebajikan masyarakat, memberitahu apa begitu begini. Kalau setidak-tidaknya, ataupun inisiatif daripada organisasi di situ, persatuan itu, persatuan ini, makna berusaha ataupun mengambil cakna masyarakat di situ. Maknanya kategori orang pencen, kategori orang yang bekerja kontrak, orang yang bekerja harian, orang yang putus bekalan, orang yang tak dapat makan apa begitu begini. Maknanya organisasi situ. Contohnya taman kita. Taman kita tu kena prihatin. Sepatutnya melaporkan kepada kerajaan, melaporkan kepada wakil rakyat untuk membantu saudara kita yang terputus kerja dan terputus makanan. Jadi berkewajipan. Begitu juga berkenaan dengan hukum sembahyang ni. Kita ni maknanya menghebahkan perkara-perkara yang berkaitan. Makna surau kita, masjid kita, kemasyarakatan kita. Contohnya di masjid kita ada mengaji, ada kuliah, ada kerusuh apa begitu begini. Jadi orang yang tak dapat ke masjid ataupun ke surau, faktor anak apa begitu begini, masa kerusuh dia boleh menyertai juga. Contohnya ada kuliah di balai raya, ada kuliah di dewan. Maknanya kita menyajikan masyarakat di sesuatu tempat tu supaya faham agama. Kalau dulu-dululah berkenaan dengan agama ni, kelas kemas. Tuan-tuan ingat tak? Kelas kemas agama. Sekarang ni tak tahulah ada tak. Kemas. Pejabat kemas tu, dia ada guru agama. Di kampung-kampung ni. Tempat saya tu dulu ada. Tahun 80-an rasa saya. Maknanya kelas agama kemas. Ustaz kemas ni mengajar ke kampung. Tapi dia tak mengajar kuliah maghrib ni, dia mengajar petang. Dia mengajar petang. Seperti mana kelas dewasa. Tak tahulah sekarang ni ada kelas agama kemas ni. Tak ada dah, Ustaz. Tak ada dah ya? Tak ada dah. Kalau dulu ada kelas agama. Ustaz ni mengajar pukul 3 petang. Jadi suri-suri. Dulu Ustaz Man Ramajaya, Sabah Bandar dia mengajar. Tak ada dah sekarang ni ya? Tak ada. Tak ada dah. Dulu-dulu ada. Maknanya cantik sangat kelas kemas tu. Maknanya orang kampung makna tak dapat pergi ke masjid, tak dapat pergi ke surau. Seminggu sekali, hari Selasa ke hari Rabu, tempat saya tu hari Selasa. Zaman sekolah dulu, hari cuti, bulan 11, bulan 12, saya rajin sangat mengikut kelas kemas ni. Tok Imam Harun, dia punya guru dia. Imam Harun ni imam masjid Padang Tengku. Seminggu sekali dia datang ke kampung saya tu, naik bas, dia datang kampung saya tu pukul 3 mengajar di masjid. Jadi orang tu
40-50 orang orang tua-tua dulu. Orang perempuan, majoritinya orang perempuannya, lelaki seorang dua je. Saya rajin mengikut masa hari cuti sekolah, saya mengikut Tok Imam Hara mengajar. Dia baca kitab sifat 20 apa begitu begini. Ramai generasi-generasi itu, maknanya sekarang ni tak ada lah dah. Mengurus jenazah apa begitu begini, belajar makna bacaan semaya, makna Fatihah, makna ayat lazim. Sifat 20 saya kabarkan tadi begitu begini, maknanya belajar. Arwah wan saya lunas pengetahuan. Sifat 20 tu hafal sebuku. Dia mengajar style baca satu. Orang tua-tua di kampung saya tu memang cair sifat 20. Kitab lunas pengetahuan tu lah. Lunas pengetahuan. Saya menumpang juga dengan Tok Imam Hara. Tok Imam Hara ni anak dia tu kahwin dengan pok saudara saya. Adik bonsu mak saya kahwin dengan dia. Jadi saya rapat dengan dia. Bahkan bila dia meninggal tu, arwah Tok, saya panggil Tok dia, arwah Tok Minah nama isteri dia tu, bagi semua kitab dia tu ke saya. Bagi kitab semua. Ambillah kawak wok, dia khabar, dia panggil saya wok, bahasa orang lama. Ambillah kitab Tok ni wok, kawak, dia khabar tak ada orang yang pandai membaca. Satu almari tebal gini, kitab Arab, kitab Jawi. Tapi kitab yang dia beri tu saya ada semua. Dia mengaji tahun 50 Kelantan, 1950 saya tengok dalam kitab dia tu, hingga 1957. Imam Hara ni. Kitab Fathul Wahab, kitab Iqna, kitab Buriyatul Tulab, kitab Puruk, kitab Sabila, kitab Wishahul Abrah, kitab Musalli, kitab Sulamu Betadi, kitab Bidayatul Hidayah. Banyak kitab-kitab dia ni. Lebih kurang setebal gini lah. Sebagini. Kitab yang apa nama ni gini. Banyak kitab saya simpan. Orang kata saka. Walaupun saya ada belaka kitab tu, tapi menengok ke kitab orang lama-lama, kitab orang mengaji apa begitu begini, dobik dia apa begitu gini, tarikh 1 hari bulan 3 1950, 1953, 1955, harganya kitab Iqna. Saya sebut tadi Iqna. Iqna tu hak saya lah. Kitab Iqna tu RM1.25 tahun 1951. Itu dia. Jadi bermakna kita ni wawarkan berkenaan dengan ilmu. Berkenaan dengan ilmu, jadi tidak ada masyarakat kita yang tertinggal. Itu jalannya. Jalannya. Jadi oleh kerana itu dia kata pemerintah wajib suruh bertaubat. Orang yang tak sembahyang suruh bertaubat, suruh dia melaksanakan sembahyang. Jika sekiranya pemerintah tidak memerintahkan ataupun dia tak tahu, pemerintah ni tak tahu, kita melaporkan kepada pemerintah. Jadi caranya kita sesuatu tempat itu kita membuka kelas-kelas ataupun ruang-ruang untuk belajar ilmu supaya tak tertinggal masalah tak tahu ataupun tak mengerti yang sembahyang itu wajib. Agak-agaknya lah zaman sekarang ni ada ke tak ada orang kata tak tahu wajib sembahyang zaman ni. Rasa-rasa tak ada. Cuma dia malas saja. Dia tahu wajib sembahyang. Jadi oleh kerana itu kita dengan secara halusnya melalui mengajar ni supaya kita dapat maklumat. Sebab itulah surah masjid kita ni bagus pembesar suara itu dipasar keluar. Sedikit sebanyak berkenaan dengan agama, orang yang tak datang pun boleh mendengar sama. Kadang-kadang menjadi isu pula, riuh rendah apa begitu begini. Jadi masyarakat mana dia duduk di rumah, dia dengar nasihat agama.
Sekiranya pesalah tidak mahu bertaubat dan tidak mahu mendirikan sembahyang, dia akan dikenakan hukuman. Dikenakan hukuman. Hukuman ini melaksanakannya adalah pemerintah. Sekiranya ada akta-akta undang-undang yang berkait dengan hukum meninggalkan sembahyang. Hukum meninggalkan sembahyang. Di mahkamah kita ni tak ada. Mahkamah syariah pun tak ada hukum berkenaan dengan orang yang tak sembahyang. Seterusnya, hukuman bagi kesalahan meninggalkan sembahyang. Hukuman dia apa yang disyarahkan ataupun apa yang dihuraikan bagi orang yang tak sembahyang. Setelah diminta bertaubat dan masih ingkar, orang yang meninggalkan sembahyang akan dihukum mati. Allahu Akbar. Berat tu. Berat. Dengan cara dipenggal lehernya dengan pedang. Itu sabit berkenaan dengan hukum meninggalkan sembahyang, menafikan wajib sembahyang. Hukuman ini akan dikenakan walaupun kerana meninggalkan satu waktu sembahyang. Hukuman ini termasuk dalam kategori hudud dan bukan hukuman kerana kekufuran. Bukan kerana kekufuran, maka dikategorikan hudud. Dikategorikan hudud. Hukuman ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibni Umar ataupun Ibnu Umar iaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tus zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah." Hadis Nabi. Saya diperintah supaya memerangi manusia sehingga mereka mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Apabila mereka tunaikan semua itu, darah dan harta mereka akan terselamat daripada saya kecuali kerana hak Islam. Perhitungan mereka nanti terserah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Itu sabda Rasulullah daripada Abdullah bin Umar bahawasanya dalil yang mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang maka dihukumkan bunuh. Kategori hudud. Kategori hudud. Jadi berat sangatlah maka orang yang tak sembahyang ni termasuk di dalam hukum hudud kerana meninggalkan sembahyang. Jadi kita tengok di akhir-akhir zaman ni banyak juga orang yang tak sembahyang, melepak situ, melepak sini, berborok situ, berborok sini. Bahkan maknanya kewajipan sembahyang itu diabaikan. Jadi kita tak tahu mereka di rumah mereka sembahyang ataupun tak sembahyang. Itu kita tak tahu. Jadi pelaksanaan hukuman ini mestilah diundang-undangkan. Dia ada perundangan betul. Jadi kalau kita tidak ada perundangan ini, maka kita tidak ada kuasa. Maka kita tidak ada kuasa mensabitkan dia tak sembahyang. Awak mana tahu kawan tak sembahyang ataupun tidak? Kawan sembahyang dalam rumah kawan. Bukan kawan sembahyang tepi jalan, bukan sembahyang depan rumah. Itu tak dapat nak disabitkan berkenaan dengan undang-undang. Berkenaan dengan undang-undang. Sekiranya kita berada di dalam situasi hukuman Islam, makna kerajaan melaksanakan hukuman Islam, sudah pasti perkara-perkara yang berkait dengan meninggalkan sembahyang ini digariskan berkenaan dengan
undang-undang akta mana apa begitu begini. Jadi sekiranya tidak ada akta, tidak ada di dalam perundangan kita, maka kita tidak boleh melaksanakan. Tetapi adakah berdosa kita? Adakah berdosa? Sikit-sikit tempiah juga. Sikit-sikit tempiah juga, melainkan kita ada usaha di setiap khususnya masjid surau kita, makna ada usaha-usaha untuk berdakwah, kepada orang yang sedemikian rupa. Berdakwah ni apa cara sekalipun. Masjid kita buat lawatan mahabbah. Lawatan mahabbah makna anak Korea, anak taman kita ziarah dia, kita hantar pamphlet berkenaan dengan masjid kita ataupun surau kita bagi jadual, ke anak Korea ataupun anak taman kita, masyarakat penduduk kita edarkan kuliah pada minggu ini, kuliah pada bulan ini, kuliah pada tahun ini. Setahun kita buat jadual hebahan berkenaan dengan kuliah agama. Jadi lepas taksir kita, setidak-tidaknya kita menghebahkan masyarakat. Sekiranya mereka itu ambil tahu begitu begini, maka adalah ruang-ruang. Jadi kita terlepaslah daripada berdosa. Ada setengah-setengah surau masjid tu, dia ada jadual, dia buat banner jadual mingguan. Jadual mingguan dia Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, kuliah subuh, kuliah zuhur, sampai kuliah asar, kuliah isyak, apa gitu. Oh, itu cantik. Cantik maknanya masyarakat terdedah, pilih mana satu nak pergi. Mana satu nak pergi, kuliah subuh ke, kuliah isyak ke, kuliah zuhur ke, kuliah Jumaat ke, apa begitu begini. Masa musim ni tak dapat lah gitu. Melainkan kita kuliah online saja. Makna nak mendapatkan maklumat agama. Jadi hukuman kepada orang yang meninggalkan sembahyang ni disuruh bertaubat. Jika masih ingkar, menafikan apa begitu begini, contohnya ajaran kerajaan langit. Kerajaan langit di Terengganu itu tu, maknanya dia tu mengabarkan tak wajib sembahyang. Tak wajib sembahyang. Jadi orang yang terpengaruh dengan dia pun belajar agama juga terpengaruh kerana ilmu akidah tu tak kuat. Kita dengar maknanya orang yang terpengaruh dengan dia, salah satunya keluaran daripada Universiti Azhar, terpengaruh. Maknanya agaknya PSA meniru agaknya. PSA meniru, tak faham berkait dengan akidah ataupun matlamat keimanan kita kepada Allah Ta'ala, boleh terpengaruh ataupun ada unsur-unsur sihir. Boleh jadilah. Takkan dia tak reti belajar tinggi, masuk universiti apa begitu begini, terpesong akidah dia, mungkin faktor-faktor sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, khamsu salawatin katabahunna Allahu azza wa jalla 'alal 'ibad, faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannata wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun insyaallah adzabahu wa inna insya adkhalahul jannah. Sembahyang 5 waktu itu telah diwajibkan Allah ke atas para hamba. Sesiapa yang melaksanakan dan tidak mensesiakan sesuatu daripadanya kerana memandang remeh, dan dijanjikan oleh Allah Ta'ala dimasukkan ke dalam syurga.
sesiapa yang tidak melaksanakannya, dia tidak ada mendapat janji Allah. Jika Allah mahu, Allah akan menyeksakannya, dan jika dia mahu, dia akan memasukkan ke dalam syurga. Maknanya berkenaan dengan sembahyang 5 waktu. Sebab itu kita jangan main-main. Kita jangan main-main berkenaan dengan sembahyang ni. Okey, sembahyang ni nombor 1 tertidur, nombor 2 lupa. Kes sembahyang ni. Kes sembahyang ni nombor 1 tertidur, nombor 2 lupa. Jadi oleh kerana kita masa muda-muda dulu, contohnya kita tak sembahyang, dikategorikan kita lupa, agaknya lara, maka qada, wajib qada. Wajib qada sembahyang itu. Jangan tinggal sekali-kali. Kita tak tahu bila kita mati. Mudah-mudahan kita qada ni Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang sembahyang itu berbaki lagi. Kena qada. Jadi berat berkenaan dengan sembahyang ini, sehingga satu tajuk di dalam kitab fiqh iaitu hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi sembahyang ni hubungan kita dengan Allah. Itu kita kena pegang. Hubungan berinteraksi kita dengan Allah. Jadi kalau kita tak sembahyang, terputus. Macam line telefon, terputus. Tak ada line. Terputus line telefon kita. Ibaratnya. Internet tak ada, line tak ada, Maxi, Selcom apa begitu begini. Jadi sembahyang ni terputus sekiranya kita tak sembahyang. Betapa seksanya orang yang tak sembahyang. Orang dulu-dulu banyak tak sembahyang. Kita tengok orang tua-tua tak sembahyang. Dulu pendedahan. Moga-moga mereka ini diampunkan oleh Allah Ta'ala. Pendedahan agama terkurang sangat. Pendedahan agama. Jadi yang sembahyang-sembahyang ni Tok Lebat, Tok Imam, yang sembahyang-sembahyang ni haji. Jadi kalau orang kampung lara-lara begitu begini, tak cakna tidak sembahyang. Nombor 2-nya faktor keadaan tak sembahyang ni, faktor lokasi tersebut. Duduk rumah jauh-jauh, hutan pula, ada rimau, ada gajah. Ada rimau, ada gajah. Maknanya kita masa kecil-kecil dulu, jarang sangat orang sembahyang ke masjid ni. Sebab nak ke masjid ni sukar. Berjalan kaki, torchlight, torchlight, bateri 3, bateri 5. Makna susah. Lepas itu nak pergi sembahyang, kalau ada ceramah sekali-sekala, ada ceramah. Saya masa kecil-kecil dulu, saya ingat sangat, masa sekolah rendah dulu, ayah saya rajin mengajak Datuk Kamarudin. Masa tu Ustaz Kamarudin, dia mengajar di sekolah Arab pada Tengku tu. Ayah saya lah mengambil Ustaz Kamarudin. Ustaz Kamarudin pun tak ada kereta masa itu. Ayah saya ada kereta. Mengambil setiap minggu ajak ke kampung. Masa itu jalan Tanah Merah lagi. Ajak ke kampung untuk ceramah ataupun mengajar. Jadi orang kampung setiap malam Rabu, penuh masjid. Masa itu pakai gas lay. Pasar 2 gas lay di masjid. Kalau Ustaz Kamarudin itu mengajar, kenduri kenara lah. Sembelih ayam apa gini, ayam kampung, benda-benda gini. Setiap minggu. Setiap minggu. Jadi masa kecil-kecil saya ingat lagi. Makna orang jauh-jauh ni bawa parang ke masjid. Sebab dia ni nak balik ke hutan. Bawa parang, bawa senapar. Perkara biasa. Makna malam lah. Ceramah malam. 4-5 laras senapar tu memang ada bersandar di depan. Maknanya orang dulu banyak senapar. Ada senapar. Maknanya sukar. Moga-moga mereka ini, sekiranya mereka ini mencuaikan ataupun tidak melaksanakan sembahyang, moga-moga mereka ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sembahyang ketika pergi masjid surau aja, maghrib isyak. Kalau di rumah tak sembahyang. Banyak keadaan kita tengok berkenaan dengan sembahyang ini. Jadi oleh kerana itu ditegahkan kita maknanya kewajipan sembahyang 5 waktu. Hadis di atas, dua hadis ni menjelaskan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang tidak dianggap sebagai orang kafir
sekiranya dia dianggap sebagai orang kafir, sudah tentu tidak layak masuk di dalam sabda baginda. Jika dia mahu, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Orang kafir sudah tentu tidak akan dimasukkan ke dalam syurga. Oleh itu hadis ni ditafsir sebagai merujuk kepada orang yang malas mendirikan sembahyang agar dapat disesuaikan dengan dalil-dalilnya. Itu maksudnya hadis 2 di atas. Hadis 2 di atas. Seterusnya, tempoh yang diberikan sebelum dilaksanakan hukuman itu. Pertama-tamanya orang yang meninggalkan sembahyang perlu diminta bertaubat. Sekiranya masih enggan bertaubat, pemerintah akan memberi amaran. Itu maknanya dibagi tempoh kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sembahyang ini, bagaimanakah keadaan, bagaimanakah situasinya. Lepas itu tempoh dia dibagikan kepada orang yang bersalah itu. Makna bagi waktu. Supaya dia bertaubat. Waktu darurah, waktu terakhir untuk menjamakkan sembahyang secara jamak takhir. Oleh itu pesalah akan dihukum bunuh kerana meninggalkan zuhur setelah matahari terbenam dan masuk maghrib. Demikian juga sembahyang asar kerana kedua-dua sembahyang itu boleh didirikan sejak. Maknanya tempoh. Tempoh hukuman kepada orang yang meninggalkan sembahyang itu. Tempoh. Jadi sebelum itu kita nasihat. Kalau tak nasihat, setelah nasihat, maka dilaksanakan hukum itu. Masalahnya dari segi prosesnya. Lepas itu implikasi pelaksanaan hukum. Orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas atau kerana sebab-sebab lain selepas dihukum mati ialah sama seperti hukum orang Islam yang lain. Dengan ini jenazahnya wajib dikebumikan mengikut kaedah syarak, dimandikan, dikafankan, disemayangkan seperti mana orang Islam. Hukuman ini tidak memberi kesan terhadap hubungannya dengan saudara mara. Ini bermakna saudara mara boleh mewarisi pusakanya. Demikian juga hukuman-hukuman yang membabitkan perkahwinan seperti edah berkabung dan sebagainya. Itu lain sikit hukum berkenaan dengan meninggalkan sembahyang. Penutup. Sekiranya ada di kalangan manusia yang mendakwa keakraban hubungan dengan Allah menyebabkan dia tidak lagi wajib bersembahyang dan dia dihalalkan melakukan perkara-perkara yang diharamkan, tidak syak lagi orang ini wajib dibunuh. Wajib dibunuh sama ada seperti orang yang mengingkari sembahyang. Demikian juga orang yang mendakwa dia mendirikan sembahyang di Kaabah sedangkan dia berada jauh dari Kaabah. Seperti kisah-kisah yang diriwayatkan oleh setengah pihak yang mendakwa sebagai sufi. Menurut para fuqaha, membunuh orang seperti ini adalah lebih baik daripada membunuh 100 orang kafir kerana bahayanya lebih besar. Ini kisah-kisah ajaran sesat ni lah sebenarnya. Ajaran sesat meragukan ataupun ajaran meragukan dia mendiayah kepada orang lain. Jadi tajuk kita berbicara pada pagi ini berkenaan dengan kategori orang yang meninggalkan sembahyang. Nombor 1, sembahyang, dia meremehkan sembahyang, tidak wajib sembahyang. Yang kedua, dia meninggalkan sembahyang kerana malas dan sebagainya. Lepas tu hukuman dalilnya berkait dengan hukuman yang apabila dia diperintahkan supaya bertaubat, dia tidak bertaubat, kategorinya hukum hudud, dia ni wajib dihukum mati berdasarkan dalil dua perkara ini. Jadi tempoh yang diberikan maknanya pemerintah ataupun penguat kuasa memberikan tempoh sekian, maknanya dalam kategori waktu sembahyang itu. Jadi kalau dia tak sembahyang, bermakna laksanakan hukum begitu. Gitu hukum bunuh. Yang akhir sekali maknanya orang-orang yang kedapatan orang-orang yang bersabit dengan dia semayang, dia kata semayang, dia gitu gini, orang itu lebih utama wajib dibunuh kerana menyesatkan orang lain, diayah kepada orang lain.
Boleh faham? Boleh faham? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah pada minggu depan kita masuk di dalam bab jihad. Di dalam bab jihad. Jadi oleh kerana itu hukum sembahyang ni kita dapat tahulah bermakna hukuman berat bagi yang meninggalkan sembahyang, khususnya yang meninggalkan sembahyang, kabur tak wajib sembahyang ataupun meremehkan sembahyang. Begitu juga orang yang bermalas-malasan meninggalkan sembahyang. Jadi kita kena ambil tahu berkenaan dengan hukuman ini. Berat sangat hukumannya terhadap orang yang tak sembahyang. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita masuk bab jihad. Jihad fi sabilillah. Bab jihad di dalam kitab fiqh ni, di dalam bab jihad ni ujung-ujung kitab fiqh membahaskan tentang berjihad fi sabilillah. Insya-Allah kita bertemu lagi di hari yang sama, waktu yang sama, minggu depan insya-Allah. Boleh? Boleh faham? Ustaz. Boleh faham? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Sama-sama. Sama-sama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Panjang umur dan sihat tubuh badan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.